di mana pihak BPK memerlukan data berkaitan dengan PBT pelajar, terutama sekali bagi subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga matematik yang berkorelasi terus kepada program plan yang dilaksanakan di peringkat sekolah. Jadi sebelum kita mulakan kita punya perjumpaan kita pada hari ini, saya mohonlah kepada semua ahli-ahli ataupun guru-guru yang hadir pada petang ini untuk mengisi kehadiran di dalam template yang telah saya sediakan. Kita nak mengesan sekolah yang hadir pada petang ini. Okey, baiklah. Kita akan terus kepada bengkel kita pada hari ini. Iaitu berkaitan dengan kaedah kemasukan maklumat ataupun data di dalam tapak yang telah disediakan oleh pihak BPK. Sebelum itu, untuk pengetahuan semua, kita pihak KPM telah pun menetapkan pemegang ID data sekolah iaitu CM3 untuk urusan kemasukan data ini, kerana ID CM3 ini telah pun diset di peringkat kementerian untuk operasi masuk ke dalam tapak pengisian yang akan diisi oleh pihak sekolah lah ya. Okay. Selepas cikgu dapatkan tapak untuk pengisian tersebut, pihak sekolah bolehlah memberi arahan kepada ketua panitia ataupun guru-guru lain untuk mengisi template yang telah pun disediakan. Okay. Kalau cikgu ada surat yang berkaitan yang kita telah edarkan ke semua sekolah-sekolah. Okay. Kita ada letakkan satu atau cara ataupun kaedah pengisian yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah lah. Dan pengisian ini dapat dikesan di peringkat sekolah, di peringkat jabatan dan juga di peringkat kementerian. Jadi kita boleh tahu bila pihak sekolah telah mengisi maklumat-maklumat yang telah dikehendaki ke dalam tapak pengumpulan secara online. Okay. Sebelum cikgu nak mengisi markah yang mengisi maklumat-maklumat yang dikehendaki dalam tapak tersebut, kalau cikgu buka kita buka laman web plan, kita dapati di situ ada dua perkara lah ya. Yang pertama sekali, cikgu download dahulu ataupun dapatkan tapak pengisian untuk diedarkan kepada guru untuk mengisi bilangan pelajar mengikut tahap mengikut TP yang telah pun ditetapkan. Okey. Selepas saja cikgu download dan print, berilah kepada ketua panitia untuk mengisi maklumat-maklumat yang dikehendaki. Okey. Untuk pengetahuan, maklumat ini telah pun pihak sekolah buat sebenarnya. Di dalam file plan intervensi pembelajaran 2022-2023 yang telah dibentangkan oleh pihak sekolah bersama dengan Puan Hajar Baiyah lah ya. Tak silap saya pada bulan Mac ataupun bulan April lepas.
Jadi sebenarnya data ini dah ada di sekolah dan sheet template yang dibekalkan sebelum dimasukkan ke dalam tapak online yang disediakan oleh pihak KPM. Okay. Apabila cikgu dah selesai mengisi, sebelum cikgu hantar, dikehendaki cikgu print dahulu maklumat tersebut sebagai bukti, dan bila cikgu hantar, senarai bahan yang telah cikgu hantar itu akan masuk dalam dashboard KPM dan kita boleh kesanlah sama ada pihak sekolah telah pun mengisi maklumat tersebut. Kalau cikgu-cikgu nak tengok, cikgu boleh bukalah laman web plan yang disediakan di dalam garis panduan yang telah pun kita edarkan ke sekolah-sekolah di dalam surat. Kita lampirkan bersama surat-surat daripada BPK dan juga surat lebih jabatan untuk pengumpulan bahan ini. Ezra dah. Okey, kita tunggu slide yang akan dipaparkan oleh Encik Faizal. Okay, jadi surat telah pun kita edarkan ke semua sekolah rendah di negeri Melaka. Sebagai rujukan lah, ya, sebagai rujukan untuk pihak sekolah melaksanakan pengisian ini. Pihak sekolah boleh rujuk kepada kaedah pelaksanaan yang telah pun disediakan di dalam garis panduan ini. Ya, minta sabar, kita tunggu paparan yang akan disediakan oleh Guru Setia. Cikgu-cikgu dah isi dah kehadiran untuk petang ni. Dan insyaAllah kita akan masuk di dalam SPL KTM ni. Betul cikgu, yang kita panggil pada hari ini ialah guru data, sebab guru data yang memegang ID untuk data sekolah. Ya, kita tak panggil guru penyalah PBD. Okay, kita panggil guru data saja. Sebab guru data nanti akan buka dia pelaporan online itu dan baru dapat diisi.
dia menggunakan ID CM3 di sekolah masing-masing lah ya. Okay, next. Okey, ini garis masa pelaksanaan. Sekarang kita sedang sebenarnya sekarang ini adalah proses pengisian data oleh sekolah-sekolah ke dalam tapak lah ya. Dan pelaporan akan dibuat pada 27 hari bulan nanti kepada peringkat KPPN lah, insyaAllah. Next. Okey, ini peranan guru subjek ataupun peranan guru panitia mata pelajaran. Dia akan masukkan maklumat-maklumat yang dikehendaki ke dalam ke dalam tapak offline. Okay. Kemudian penyelaras guru data akan buka laman plan dan masuk dengan menggunakan ID CM3. Barulah kita boleh isi. Okay. Kalau cikgu masuk melalui akaun lain, tidak pihak sekolah tak dapat untuk masuk ke tapak pengisian secara online itu. Okay. Ini adalah kaedahnya. Sebagaimana kata yang saya maklumkan tadi, yang pertama kita kena kumpulkan maklumat. Kita nak kumpul maklumat PBD yang dikehendaki sebagaimana yang ada di dalam tapak offline tadi. Jadi cikgu ambil tapak offline, cikgu print dan cikgu serahkan kepada guru mata pelajaran ataupun ketua panitia. Okey. Dan data-data ini sebenarnya sebagaimana yang saya maklumkan, kita ada pihak sekolah telah pun sedia, telah pun menyediakan data-data ini pada peringkat awal tahun ini untuk program intervensi bersama dengan unit bahasa yang pihak jabatan telah pun memanggil pengurus besar untuk memberi taklimat program intervensi yang telah dilakukan oleh pihak sekolah lah. Ya. Jadi cikgu dapat sahaja data daripada situ. Ketua panitia boleh dapat. Ketua panitia tak perlu bilang kira balik. Ambil data-data yang dah ada di dalam slide laporan intervensi yang telah pun disediakan oleh pihak guru besar. Tanya guru besar dia tahulah ya. Iaitu slide plan intervensi pembelajaran yang dihantar kepada unit bahasa. Kalau tak silap saya ujung bulan 3 ataupun awal bulan 4 pun. Okey. Jadi gunakan data itu dan masukkan ke dalam sheet tadi. Okey. Boleh ya? Setakat ini kita nak kumpulkan data. Okey, ambil sheet, print sheet, kita tuliskan berapa pelajar TP1, TP2, TP3 mengikut kemahiran bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Dan juga TP keseluruhan untuk matematik, ikutlah sebagaimana tapak yang kita ada. Okey, yang kedua, guru data masuk ke dalam laman web plan dan klik pada ruangan untuk pengisian. Okey. Kemudian barulah kalau kita lihat ada data ke tak ada data, kita teruskan pengisian sehinggalah nombor 8. Okey. Cuba tengok atas sikit. Okey. Nombor 4, data PBD lengkap. Okey, kita teruskan proses. Kalau data PBD tak lengkap, kita kumpul sehingga lengkap untuk ketiga-tiga subjek tadi. Okey. Dan jika lengkap, klik boran data PBD dan login menggunakan ID CM3 sekolah. Dia kena login menggunakan ID CM3 sekolah. Kalau guna ID yang lain, memang cikgu tak dapat masuk. Sebab ini, perkara ini telah pun disetkan oleh pihak KPN untuk memastikan data yang disediakan itu adalah tepat. Okey. Dia tak nak ramai cikgu dapat masuk. Jadi data yang diberikan nanti ada yang bertindih. Okey.
ada yang diubah. Jadi data yang dimasuk ini adalah 100% menggunakan ID CM3 ataupun ID guru data, dan data yang diperolehi di peringkat KPM nanti adalah data-data yang sahih lah, ya. Kemudian kita isikan borang data tadi mulai 26 hari bulan Mei lepas sehinggalah 20 Jun. Saya rasa besok kalau cikgu buat dah boleh siap. Sebab data dia tak banyak, ya. Sebab kita isi data itu mengikut TP dan juga kemahiran. Okey. Yang ketujuh, cikgu cetak. Okey. Cikgu cetak data yang telah cikgu masukkan sebelum cikgu hantar. Dan data ini boleh disimpankan di peringkat sekolah lah, ya. Dan bila cikgu klik hantar, maka proses pengisian tadi tamat. Okey. Dan pihak sekolah hanya dibenarkan mengisi data ini cuma sekali sahaja. Jadi sebelum data tersebut dihantar, boleh cikgu tekan butang hantar, pastikan semua maklumat-maklumat telah pun diisi. Katakanlah kalau kosong, jangan biarkan ruang tersebut tanpa nilai. Tulis type kosong. Boleh, ya? Okey. Ada persoalan setakat ini? Tak ada? Okey, next Faizal. Next. Okey, next. Next. Ini contoh borang ni cikgu, ya. Next. Selepas cikgu tekan butang hantar, akan direkod di dashboard KPM dan pihak sekolah boleh melihat, jabatan boleh melihat dan KPM pun boleh melihat sekolah-sekolah yang belum mengisi. InsyaAllah pada mulai kita 20 hari bulan, okey, kita akan minggu selepas buka sekolah ni kita akan war-war lah sekolah-sekolah yang belum lagi mengisi maklumat yang dikehendaki itu. Okey, mungkin 16 hari bulan kita mula buat semakan untuk menyemak sekolah-sekolah yang belum mengisi, dan kita akan maklumkan kepada pengajar Rabaiyah untuk disebarkan di peringkat guru besar untuk diambil tindakan seterusnya, ya. Okey. Ada masalah? Selamat petang Tuan. Nak tanya soalan boleh? Ada soalan? Halo, selamat petang Tuan. Ya, saya. Boleh tak saya tanya soalan? Boleh. Saya cikgu dari SK Pelimbing Dalam lah. Saya nak tanya tentang soalan penguasaan keseluruhan tu. Contohnya macam TP1 ada mendengar, bertutur, membaca, menuliskan. Ya. Okay, contohnya bilangan dia berlain-lain lah. So dia mendengar, so penguasaan keseluruhan tu dia tanpa keempat-empat itu ke? Tak ada. Mengikut justifikasi guru. Jadi yang ini pun kena rujuk kepada tapak yang diisi oleh pihak sekolah pada bulan berapa ni? Pada bulan 3 hari tu. Pada bulan 3 hari tu. Laporan Jadi dekat situ ada keseluruhan. Yang pertama keseluruhan semua subjek, kemudian barulah sheet seterusnya bahasa Melayu, bahasa Inggeris mengikut kemahiran. Jadi cikgu dapatkan data-data daripada situ. Macam TP saya sudah dapat data dah. TP2, ya? Saya sudah dapat data dah sebenarnya. Jadi TP keseluruhan tu refer kepada TP keseluruhan untuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris tanpa kemahiran tu. Saya cuma tak faham. Okey, contohnya TP1 kan dia ada, contohnya BI dia ada 4 kemahiran, kan.
Dan bawah sekali kelima itu penguasaan keseluruhan itu dia bilangan ni pun bergantung kepada cikgu itu ya. Bergantung kepada keseluruhan, tipi keseluruhan mengikut apa yang telah pun diisi di peringkat apa ni pada seat yang awal dia. So kalau contohnya lah mendengar 5, bertutur pun Okey. 5, membaca dan menulis pun 5. So 5. penguasaan keseluruhan tu semua dia 20 ke 5? Mungkin 4 kot. Kalau cikgu justifikasi dia dapat 4, mungkin dapat 4. Kalau cikgu justifikasi dapat 6, dapat 6. Mengikut apa yang diisi. Okey ni. Ni Faizal, cuba ambil satu contoh. Oh Faizal. Contoh yang diisi, ni apa ni? Contoh, alahai. Intervensi. Flight intervensi tadi. Flight intervensi sekolah mana kita pilih tadi? Cuba tengok contoh. Cuba bagi satu contoh. Yang ni. Ke bawah sikit, kita ambil bahasa Melayu. Tengok bahasa Melayu dulu. Okey. Cikgu tengok ya bahasa Melayu dekat sini. Tahap 1 kosong. Tahap 2. Tak nampak. Tahap 2 10. Tahap 3 12. Ini mengikut keseluruhan. Cuba ikut kemahiran. Kemahiran bawah lagi. Tengah-tengah kot. Lagi. Okey, slow. Ini ikut kemahiran. Bahasa Melayu yang tadi kosong kan? Yang ini pun kosong. Mendengar. Tahap 1 kosong, tahap 2 ada 1 orang, tahap 3 dan seterusnya. Yang ini kita isi dalam mengikut tahap, tapi keseluruhan dia kita ambil apa yang cikgu laporkan pada yang pertama, slide pertama tadi. Faham? Okey, boleh faham. Terima kasih tuan. Okey, refer kat sini. Ini kemahiran mendengar, bertutur dan menulis ni kita asingkan. Kemudian kalau kita pelaporan tipi keseluruhan tadi, ada pada slide keseluruhannya. Okey cikgu ya? Okey, boleh. Terima kasih ya tuan. Okey, sama. Ada lagi soalan? Saya rasa semua fahamlah kenapa guru data yang dipanggil ya. Cik Tarina. Okey, Kung Fu ah. Gila. Kung Fu Yuan. Ya saya. Okey, boleh. Sudah tanya tadi kan? So faham dah. Okey, sudah faham. Okey, terima kasih ya. Sama. Okey, yang lain? Ada soalan? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya Puan Sarida dari SK Metode SCS. Okey. Saya nak tanya berkenaan dengan kalau ikutkan yang data, kita nak merujuk kepada data yang slide yang pernah diisi sebelum ni, ikut elemen tahun 2021 kan. Kalau lah, maksudnya walaupun murid tu dah pindah sekolah pun kita masih lagi ikut yang merama. Kita ambil semua enrolment yang ada pada kita pada tahun 2021. Oh, tak kira lah sama ada murid tu dah. Tidak sama. Sebab pada tahun 2021 dia berada di sekolah kita. Okey, faham. Kalau cikgu tak ambil, cikgu anggap dia berada di sekolah lain, mungkin sekolah lain tu pun tak ada data, jadi data dia tak akan masuk ke dalam sistem. Nanti akan timbul masalah bilangan tak cukup lah. Okey, faham. Ikut je slide yang sebelum ni. Dia slide yang kita ada tu. Okey, terima kasih. Okey, sama. Assalamualaikum. Berdasarkan daripada apa yang ditanyakan tadi tu, kalau ada murid baru yang masuk ke sekolah pada tahun ni, kita tak perlulah masukkan data mereka. Tak payah. Ikut pada Kita data. ambil waktu semasa je. Maksudnya kita masukkan data mengikut pada data terakhir 2021 tu lah. Tahun 2021 sahaja, setakat yang kita ada. Dan itu asal kita rujuk kepada slide yang kita ada tu je. Rujuk kat situ. Alright. So maksudnya dia tak cukup. Tapi kena tally balik lah sama ada bila kita tambahkan semua sekali. Jangan terlebih lah. Ya.
Itu kita pengesahan data di peringkat pentadbiran, kita kena pastikan jumlah dia adalah cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Cikgu Azwita dari SK Padang Temu. Okay, SKPT. Saya nak tanya, data ni termasuk murid pendidikan khas, Tuan? Kita tanya kepada cikgu ni Encik Ustaz. Okey, untuk yang data ni, sebenarnya untuk data kelas aliran perdana tahun Aliran perdana yang terlibat dengan pelan. Dia bukan okey. yang pendidikan khas tak termasuk. Maksudnya kalau sekolah kita ada murid pendidikan khas, data pendidikan khas tak masuk lah. Tak masuk. Ini aliran perdana. Okey, aliran perdana saja. Okey. Sebab dia orang pun memang dah pelan pun kan. Okey, terima kasih Tuan. Okey, sama. Okey, apa-apa pencerahan lagi? Saya tanya boleh? Boleh. Okey, berbalik pada soalan yang itulah, data semua 2021 kan, dan yang saya nak double confirm dia tidak masuk CAP sebab lepas CAP kan kita akan berubah CAP 3.0, tak masuk kan? Tanya Ustaz Helmi, yang slide yang ada dalam tu CAP berapa tu? Itu CAP 2 yang akhir. Kita ambil data yang akhir tahun 2020. CAP 2 yang terakhir, akhir Ya. tahun, bukan yang tahun 2022 punya. Okey, maksudnya saya tak akan masukkan lah walaupun dah ada perubahan kan, jadi saya betul-betul ikut yang sebelum ni punya. Itu yang slide Okey, baik. laporan yang Terima dapat pada kasih. guru Slide besar laporan. yang pada bulan Mac hari. Baik, terima kasih Tuan. Okey, sama. Ada lagi yang perlu pencerahan? Cik Mai tu ada tanya bila tarikh akhir KIN tu ada tanya tu. Okey, tarikh akhir KIN adalah 20 hari bulan Jun. Itu tarikh akhir lah. Tapi kita akan buat semakan pada awal lah. Kita tak tunggu 20 Jun baru kita nak cakap. Okey. Jadi ajar rubaiyah akan berurusan dengan guru besar masing-masing bermula pada 16 Jun. 14, 15, 16 tu kita mula semak. Mana sekolah yang dah isi, mana sekolah yang belum isi. Okey. Fu Yuan ni tanya tu Cik Mai. Boleh tanya. Sila tanya. Tu. Fu Yuan angkat tangan tu. Mana? Li. Fu Yuan. Itu dah tanya dah tadi. Li. Dah tanya Li. Assalamualaikum. Faizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh saya tahu tak bila tarikh akhir untuk KIN data? KIN data pada 30 hari bulan Jun akan ditutup. Mungkin ditutup lah. Jadi kita buat sekejap je. Kalau betul-betul buat tak sampai pun seminit kot isi. Ada tanya. Rasanya tak sampai pun seminit bila orang dah hantar tu, sebab kita masuk nombor saja mengikut kemahiran dan juga ruang yang telah pun disediakan. Okey, baik-baik. Terima kasih. Kalau ada apa-apa boleh telefon penyelaras ya. Cikgu Faizal nanti. Kalau cikgu ada masalah nak dapatkan data, maklumkan kepada kita. Ataupun Ustaz Helmi pun boleh. Ini bahasa. Ya Cik Mai boleh cakap siap sikit. Ya boleh, lama pun boleh. Okey baik cikgu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebenarnya data-data yang cikgu nak perlukan ni, sebenarnya data ni telah pun guru besar sekolah masing-masing membentangkan ketika dialog presentasi pada bulan Mac. Dan data ini
kita dah kutip dah, semua peringkat sekolah dah ada dah. Kita minta kutip untuk mengikut kemahiran bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Jadi cikgu hanya pindah saja. Sebenarnya kalau slide yang guru besar dah ada tu, cikgu minta pada guru besar pindahkan data saja. Cuma cikgu kena semak lah. Adakah bilangan tu betul tally tak? Keseluruhan dengan data yang dimasukkan itu. Itu cikgu kena semak semula lah agar dia tidak ada kecanggahan dari segi tahap penguasaan yang dimasukkan. Sebenarnya data tu dah ada. Cikgu hanya sekarang ni cikgu hanya pindahkan ke situ ke template sedia ada lah. Mungkin isi dulu dalam template offline. Kemudian baru pindahkan dalam dasarkan dalam offline, baru pindah dalam online lah. Itu saja. Saya rasa cikgu data ni kita dah ada dah. Cikgu jangan bimbang lah sebab kebetulan kita pada akhir sesi 21 tu kita dah ambil tindakan awal peringkat JPN. Jadi sekolah pun data tu sebenarnya dah dikumpulkan. Jadi guru data ni boleh bertanya dengan guru PBD, pun dia dah tahu dah, ataupun pada slide guru besar yang guru besar bentangkan tu. Cuba boleh dapatkan situ lah datanya. Itu sajalah untuk bantu cikgu ya. Itu saja. Terima kasih. Okey, itu pelaksanaan saya harap pihak sekolah boleh mengikutlah ya prosedur ataupun kaedah pelaksanaan yang telah pun disediakan pada para ketiga di dalam kita punya panduan pengisian tahap penguasaan murid sekolah rendah ya. Dia ada bagi carta alih dan ikut saja carta alih itu. Saya rasa tak ada masalah. Okey. Dan untuk masuk guru lain tak boleh masuk, hanya guru data sahaja yang boleh masuk atau boleh log in ke dalam si online secara online. Cikgu data saja yang memegang CM3. Okey, kalau cikgu buka juga, cikgu lain nak buka masuk ke dalam sistem, dia ada tulis. Ya, dia akan tulis anda tidak dibenarkan. Okey. Dia akan tulis kat situ, ID ini tidak boleh digunakan untuk pengisian. Okey, hanya ID CM03 saja yang di sekolah sahaja yang dibenarkan. Okay, sebab itulah kita panggil guru data yang memegang ID CM03 di sekolah. Okey, Cikgu Chia. Selamat sejahtera. Saya nak tanya, dalam tapak PIP tu dia ada murid yang tidak dapat ditafsir. Tapi template ni tak ada. Jadi murid yang tidak dapat ditafsir tu kita nak letak mana? Okay, Cikgu Alimi, nak tahu mana Cikgu Alimi? Sebab ruangan tak ada tu. Tapak PIP ada. Cuba Faizal buka yang data yang sekolah, satu sekolah contoh. Tengok dalam tu ada tak? Data yang tak ada taksir. Sekejap juga kita buka satu tapak ni. Boleh.
Okey, jadi bahan pembentangan pada hari ini ada dikongsikan di dalam laman BPK. Jadi cikgu boleh klik sahaja pada link yang telah pun diberi oleh cikgu daripada SK Kampung Glam dan juga SJKC Tong Hua. Kita ada dekat situ dia punya bahan-bahan yang diperlukan. Okey, setakat ni yang ni kebanyakannya semua yang ada taksir Semua tak ada yang ditaksir, tak ada. Ada tak sekolah yang tak dapat ditaksir? Sekolah saya ada seorang. Ada seorang Ya. Baru datang ke memang berasal dari situ? Last year dia ada kat sekolah. Status dia macam mana? Dia tidak dapat dikesan. Oh, tak dapat dikesan. Tapi nama dia ada pada sekolah saya. Tiada murid Cici. Ni sekolah mana ni? SJKC Cheng. SJKC Cheng, SK Sebatu. Jadi sebelum ni murid ni macam mana? Dia punya sebelum. Ni tahun berapa murid tu yang tak dapat dikesan ni? Dia tahun lepas tahun 3. Tahun 3. Tahun 3 macam mana dia punya PBD dia? Tahun 3 1 tahun dia tidak dapat dikesan. Jadi dia tak boleh dapat ditafsir. So itu justifikasi cikgu lah. Maksudnya cikgu tahu justifikasinya. Maksudnya murid ni tak dapat ditafsir ataupun ni mungkin dia antara berada TP1 atau TP2. Okay, just letak dalam TP1 saja Ya, lah. itu justifikasi cikgu lah. Sebab mungkin cikgu pernah bertanya pada cikgu. Pernah jumpa budak ni kan? Tahun 1 pernah jumpa. Mungkin kalau dia dah boleh baca, boleh menulis, boleh bercakap, rasanya TP2 kot, TP3 lah. Okay, boleh. Terima kasih ya. Okay, sama. Okey, ada apa-apa lagi? Okey, jadi saya harap cikgu-cikgu untuk pengisian di peringkat sekolah, kita harap dapat diselesaikan secepat mungkin lah ya. Kalau boleh minggu ni boleh terus buat, balik nanti boleh cuti 1 minggu. Tak payah fikir. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya Cikgu Rizwan dari SK Petong Hulu. Okey. Saya tengok pada slide PIP dekat sekolah saya. Saya tengok dekat kemahiran bahasa Melayu, saya tengok mendengar dan bertutur tu dia tak sekalikan. Sedangkan dekat template offline tu dia sekalikan. Kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, menulis. Mendengar dan bertutur sahaja. Macam mana ni? Dekat template offline. Dekat slide PIP. Ya, dia ada mendengar dan bertutur. Okey. Membaca, menulis. Mendengar dan bertutur tu saya tengok dia sekalikan. Okey, kalau yang mendengar bertutur itu cikgu kena dapatkan pada data ni lah. Guru bahasa minta dia buat justifikasi antara mendengar bertutur tu bagaimana bilangannya. Yang itu sajalah yang cikgu perlu dapatkan data daripada guru ni lah. Bahasa Melayu. Bahasa Inggeris mendengar dan bertutur diasingkan. Ya betul. Dan bahasa Melayu tu memang dalam di SKP memang digabungkan. Oh, dia gabungkan. Maksudnya kena dapatkan maklum balas daripada guru. Ya, guru pelajaran penyalaan ni apa? Ketua Panitia Bahasa Melayu lah. Terdapatkan data keseluruhan. Okey. Sebab kalau kita tambah dia akan jadi berganda ni. Jadi kita puratakan sajalah kan? Purata kena tanya Ketua Panitia. Jangan purata. Rujuk pada maksudnya kena tanya Ketua Panitia macam mana lah. Ya, betul. Pengisian awal ni kalau boleh Ketua Panitia yang buat. Okey. Maknanya Ketua Panitia Bahasa Melayu, Ketua Panitia Bahasa Inggeris isi, kemudian Ketua Panitia Matematik isi, barulah diserahkan kepada guru besar untuk disahkan dan barulah kita boleh isi. Buat pengisian ke dalam sistem online. Okey, itu cara paling elok lah.
Okey, baik. Terima kasih. Clear. Selamat petang Tuan. Ya, saya. Saya guru data dari Sekolah Tamil Alor Gajah. Okey. Saya ada seorang murid yang tidak ditafsir sebab dia hanya hadir pada masa tahun 1. Sepatutnya sekarang dia berada di tahun 5. Dah 4 tahun memang tak dapat dikesan. Jadi Budak macam mana sekarang? Boleh bercakap, boleh memang menulis tak dapat kesan. tahun 5? Sebab saya jumpa dia masa di tahun 1. Oh, tahun 1 sampai sekarang tak jumpa-jumpa lah. Ya. Masih hidup Cikgu, lagi. data yang kita perlukan ni hanya tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 saja. Tahun 4, 5, 6 kita tak perlukan data tu. Tapi yang minta 1 dan 2 dan 3 saja. Aku buat tahap 1 sahaja cikgu ya. Okey. Tahap 1 sahaja. Okey, terima kasih Tuan. Siapa dia nampak-nampak kat tangan lagi? Dah, Azwita dah. Okey, ada lagi yang nak tanya? Encik Helmi, ada apa-apa nak cakap lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Encik, saya nak tanyalah bermaksud kalau data tahun 1, 2, 3 bermaksud kalau sekarang budak ni dah tahun 2, 3 dan 4 betul? Ni data yang 2021. 2022. Okey. Itu je lah saya nak confirmkan. Okey. Terima kasih. Sama. Manakah? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya nak tanya, maksudnya data yang kita isi ni berpandukan daripada PIP dekat guru besar lah kan, betul? Yes. Untuk Yang memudahkan. tahun 1, 2, 3 tu kita rujuk pada data tersebut je lah. Data itu sahaja. Kita tak payah ambil yang lain. Okey. Terima kasih. Okey, semua faham ya? Tuan, kalau tahap penguasaan kan Tuan, okey, pada bertutur tu dia dapat TP1 lah contohnya. Tapi pada keseluruhan sebab dia membaca pun dia okey, tapi bertutur dia lemah, dapat TP3. Tapi logik tak pada tahap penguasaan tu kiranya TP1 tu kosong. Dia boleh baca Tuan, dia boleh baca dan dia mendengar okey. Jadi dia tidak boleh bertutur. Jadi pada bertutur tu dia dapat TP1. Okey, kemudian yang lain tu dia akan dapat TP3 dia akan buat tahap keseluruhan tu akan dapat TP3 lah. Jadi pada tahap TP1 tu dia kosong. Logik kan? TP3 ataupun TP2. Sebab dia tak boleh bercakap, kemungkinan besar bukan tak boleh bercakap. Ni bahasa Inggeris Tuan. Bahasa Inggeris memang budak tak boleh lah. Jadi pada situ TP1 tu saya key in TP1 lah. Tapi TP1 pada dia dapat TP1 lah. Okey, tapi tahap penguasaan dia kosong lah, betul kan? Boleh kan? Sebab sebenarnya keseluruhan. Ya betul, sebab dia sebenarnya dapat TP3. Boleh TP3 pun boleh. Tapi dalam tahap penguasaan TP1 tu kosong lah kan, betul tak? Macam mana? Tak faham. Katalah membaca 1, mendengar 3, menulis apa lagi 3. Kalau cikgu nak bagi TP2 boleh. Tak Tuan, dia nanti kalau kita isi dia memang TP3, itu tahap keseluruhan murid tu. Okey, tapi untuk kita key in ni, kita key in pada TP1 tu, okey, bertutur katalah bilangan muridnya 1 ataupun bilangan 1. Membaca tu TP1 kosong, menulis pun TP1-nya kosong. Jadi macam tu kosong lah kan, betul tak tahap penguasaan dia tu? Sebab budak ni TP untuk mendengar dia boleh. Jadi dia pada keseluruhan tu bahasa Inggeris dia bukan macam bahasa Melayu nak cakap kan. Betul. Jadi data tu valid lah kan, sebab saya takut lah. Okey, terima kasih Tuan. Tapi kita ikut je apa yang ada.
Profil atas kanan. Okey. Ada yang tak faham lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya dalam template ni, saya perasan mungkin saya terlepas pandang ke tadi, berkenaan dengan yang atas ni tahap TP 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni untuk bahasa Melayu, BI dengan bahasa Melayu dengan Inggeris lah. Dia ada jumlah mengikut kemahiran dengan jumlah mengikut penguasaan. Boleh tak terangkan apa beza dia tadi? Minta maaf saya tanya balik. Kalau ada Okey, cakap. tak apalah. Macam cikgu apa ni yang cakap sebenarnya sebelum ni kan. Contohnya dia budak ni TP1. Tapi yang lain, kemahiran yang lain mungkin TP1 ni tak ada. Kosong. Tapi yang keseluruhan ni kita ambil ikut yang kita punya data yang asal lah, data yang atas. Untuk keseluruhan punya TP1, TP2, TP3 ni apa ni, kemahiran, 4 kemahiran itu bergantung kepada judgement cikgu-cikgu untuk menetapkan TP keseluruhan dia. TP1 untuk apa ni, mendengar, menulis, membaca dan bertutur tu bergantung kepada keadaan pelajar itu secara spesifik lah. Faham cikgu? Hello. Boleh faham kot. Tak apa, cikgu buka pelan intervensi itu. So ketua panitia isi. Macam mana cerita tu. Pindah saja maklumat ke dalam borang offline. Okey. Terima kasih. Okey, sama. Okey. Kalau tak ada perkara-perkara yang lain, kalau cikgu ada masalah, bolehlah rujuk pada surat yang kita edarkan di sekolah-sekolah untuk mendapat maklumat yang lebih mendalam berkaitan dengan pengisian markah oleh pihak sekolah ke dalam sistem online. Tapi apa yang pasti, sebagaimana saya telah maklumkan tadi, yang pertama kita kena buat ialah cetak borang si online offline. Beri kepada guru untuk guru subjek ke, kalau sekolah tak banyak guru subjek boleh. Kalau sekolah banyak bagi ketua panitia untuk mengisi setiap subjek. Kemudian minta pengesahan daripada guru besar dan kita masukkan ke dalam sistem pengumpulan data secara